Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, hari ni kita start dengan bab baru, bab 5, ikatan kimia. Di akhir pelajaran nanti, murid-murid akan dapat menerangkan asas pembentukan sebatian. Ini dalam subtopik 5.1 dan menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan ion, subtopik 5.2. Okay, so kita belajar 2 subtopik je hari ni. Okey, subtopik yang pertama ialah asas pembentukan sebatian. Okey, so kita ada 2 jenis ikatan kimia. Satu ialah ikatan ion, dua ialah ikatan kovalen. So, subtopik 5.2 nanti ikatan ion, subtopik 5.3 ikatan kovalen. So, ikatan ion ni terbentuk apabila terdapat pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. Mesti atom logam dengan atom bukan logam. Okey. Yang ikatan kovalen pula semuanya atom bukan logam dan dia berkongsi elektron. Tengok beza antara ikatan ion dengan ikatan kovalen tu. Ikatan ion pemindahan elektron, ikatan kovalen kongsi elektron. Ikatan ion dia melibatkan atom logam dengan atom bukan logam. Ada dua mesti pada masa tu ada dua-dua. Yang ikatan kovalen pula antara atom-atom bukan logam je. Tak ada atom logam. Okey. Ni subtopik 5.2. So, pembentukan ikatan tadi, ikatan ion, kita akan belajar terus dalam subtopik 5.2, ikatan ion. Okey, ikatan ion seperti yang dah disebut tadi, terbentuk bila terdapat pemindahan elektron antara atom logam dan atom bukan logam. Okey, so atom logam apa dia buat nanti? Dia akan mendermakan elektron dan elektron tu akan diderma kepada atom bukan logam. Atom bukan logam tu terima elektron. Okey, kenapa atom logam ni derma, atom bukan logam nak terima elektron? Kedua-duanya adalah untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet. Okey, ingat susunan elektron oktet atau duplet. Itulah tujuan atom-atom ni nak derma atau nak terima elektron. So, kita tengok mula-mula pembentukan ion. Mula-mula atom ni kan dia neutral. Apa maksud neutral? Kalaulah atom natrium tu dia ada 11 proton. Maksudnya elektron dia pun 11. So, dia neutral. Okey. Kemudian apa berlaku kalau atom tu atom logam? Atom logam derma elektron. Dia akan menjadi cation ion. Apa maksud cation ion? Ion yang bercas positif. Ini berlaku kepada atom logam. Kalaulah atom tu ialah atom bukan logam tadi terima elektron. Bila dia terima elektron, atom bukan logam tu akan menjadi anion. Anion ni ialah ion yang bercas negatif. Okey, so cation ion ni biasanya ion daripada atom logam dan anion ni ialah ion negatif dari atom bukan logam. So, pembentukan ion aluminium. Tengok cas dia, aluminium bercas 3 positif. Ion aluminium bercas 3 positif. Okey, ni ialah atom aluminium. Kenapa ni atom? Sebab bilangan proton dia 13, ni bilangan elektron dia pun 13, sama banyak. Okey, jadi ini ialah gambar rajah susunan elektron bagi atom aluminium. Tengok 2, pada petala pertama, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 3 elektron. Okey, 2, 8, 3.
Ini atom aluminium. Kemudian untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, sebab dia nak stabil, dia nak capai susunan elektron oktet. Jadi atom aluminium ni akan derma 3 elektron di petala terluar dia tu. Petala yang paling luar dia tu ada 3 elektron. Okey. Ni 1, 2, 3 elektron ni. Dia akan derma. Okey, derma lah kepada atom bukan logam yang lain yang akan bertindak balas dengan dia lah. Okey. Dan apa jadi? Tengok hasilnya dia punya susunan elektron jadi 28. So yang susunan elektron 28 ni ialah ion aluminium. Tengok macam mana cara kita tulis. Bila tulis Al3 positif, ini kita panggil ion aluminium. Okey. So yang asalnya bilangan petala tinggal 2 je sekarang ni. Jadi mana nak tahu kita ada 3 yang dah derma tu? Kita tulis 3 positif kat situ. 3 positif ni menunjukkan atom asal aluminium ada 3 lagi proton. Tapi yang dah didermakan. Okey, so ini ialah gambar ajar susunan elektron bagi ion aluminium. Ni dipanggil setengah persamaan. Gambar rajah ni boleh diringkaskan dalam bentuk setengah persamaan macam ni. Okey, setengah persamaan ni dibaca atom aluminium mendermakan 3 elektron membentuk ion aluminium. Okey, atom aluminium mendermakan 3 elektron membentuk ion aluminium. Terusnya contoh kedua, pembentukan ion magnesium. Okey, ni ialah atom magnesium. Susunan elektron dia ialah 282. Datang dari mana 282 ni? Kita tengok jadual berkala, bilangan proton magnesium ialah 12. So dia punya elektron, bilangan elektron bagi atom magnesium ialah 12. Jadi susunan elektron bagi atom magnesium ialah 282. Jadi untuk mencapai susunan elektron yang oktet, atom magnesium ni akan mendermakan 2 elektron. 2 elektron di petala terluar dia. Ni yang ni. Dia derma. Okey, so bila dia derma, atom magnesium derma, dia akan bertukar jadi ion magnesium. Okey, tinggal 2 petala, 2 elektron yang petala terluar dah pun didermakan. Dan ada 2 positif di situ. So, ni ialah ion magnesium dengan susunan elektron 28. Dan gambar rajah ni boleh ditulis dalam bentuk persamaan setengah. Atom magnesium mendermakan 2 elektron membentuk ion magnesium. Okey. Pembentukan ion oksida. Ion oksida ialah ion bercas negatif. Okey, datang daripada atom oksigen. Bilangan proton atom oksigen dari jadual berkala unsur ialah 8. Jadi susunan elektron dia 26. Di petala terluar, petala yang kedua tu hanya ada 6 elektron. Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet. Oktet ni maksudnya dia punya petala tu penuh 8 elektron. Baru dia stabil. Okey, atom oksigen ni akan menerima 2 elektron. Okey, jadi akhirnya dia jadi macam ni. Dan nampak ni dia bercas 2 negatif. Kenapa 2 negatif? Sebab atom oksigen ni tadi dia terima 2 elektron. Elektron kan bercas negatif. Dia terima 2, jadi sekarang ion oksida dipanggil bercas 2 negatif. Dan susunan elektron dah jadi 28. Dah jadi oktet. Okey, susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ni ialah setengah persamaan setengah dia. Atom oksigen menerima 2 elektron membentuk ion oksida. Atom oksigen menerima 2 elektron membentuk ion oksida.
Okey, sekarang bila dah pembentukan ion positif, ion negatif tadi dah faham, kita nak tengok kepada pembentukan ikatan ion antara atom logam tadi dengan atom bukan logam. Kita ada sini sekarang ni ialah natrium klorida. Yang warna merah ni ialah atom natrium, warna hijau ialah atom klorida. Cuba tengok atom natrium ni, susunan elektron dia 281. Susunan elektron atom klorin, klorin ya. Sekarang ni bukan klorida lagi, atom klorin ialah 287. Okey. Satu elektron tadi, ulang satu elektron ni di petala terluar atom natrium ni akan didermakan kepada atom klorin. Atom natrium mendermakan satu elektron kepada atom klorin. Jadi atom natrium ni dah jadi oktet lah mencapai susunan elektron oktet 28. Yang atom klorin pun akhirnya dah capai susunan elektron oktet juga. Jadilah ion klorida. Okey. Jadi ini akhirnya, hasil akhir dia. Atom natrium dah jadi ion natrium. Atom klorin jadi ion klorida. Macam ni cara lukis. Okey, pembentukan natrium klorida tadi boleh ditulis dalam bentuk huraian macam ni. Kalau soalan esei mungkin 8 markah ke. Gambar rajah tadi 2 markah. So point dia, kita explain semua yang dalam gambar tadi. Susunan elektron bagi atom natrium ialah 281. Susunan elektron atom klorin ialah 287. Atom natrium akan mendermakan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan membentuk ion natrium. So Na+ ni formula bagi ion natrium. Kemudian kita tulis persamaan setengah. Atom natrium mendermakan satu elektron membentuk ion natrium. Atom klorin menerima satu elektron dan mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion klorida. Tulis formula dia Cl-. Kemudian tulis dia punya persamaan setengah. Atom klorin menerima satu elektron membentuk ion klorida. Ion natrium dan ion klorida tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Sebatian natrium klorida terbentuk. Okey, so kalau kita tengok sini berapa markah ni kalau soalan esei Ni 1, 2. Sini 3. Ni 4. Ni 5. 6. Lepas tu membentuk mencapai susunan elektron oktet ni ada 2 kali. Baru 1 markah. 7. Kemudian sini ada formula ni. 8 markah. Dan campur gambar rajah tadi 2 markah. 10 markah. Tapi maksimum biasanya mungkin 8 je kot. Okey, kita tengok contoh kedua. Pembentukan magnesium klorida. Susunan elektron atom magnesium ialah 282 dan atom klorin ialah 287. Ni bilangan proton boleh rujuk jadual berkala. Kalau kertas 2 jadual berkala dibekalkan dalam SPM. Atom magnesium akan mendermakan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Nampak dia punya elektron valence bagi atom magnesium ialah 2. So atom magnesium derma 2 tu. Dan atom klorin pula. Okey, ni magnesium, bentuk ion magnesium dah derma 2 jadi 2 positif lah. Persamaan setengah dia, atom magnesium mendermakan 2 elektron membentuk ion magnesium. Atom klorin 287 tadi susunan elektron dia akan menerima 1 elektron
untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan membentuk ion klorida. Samaan setengah, atom klorin menerima elektron bentuk ion klorida. Ion magnesium dan ion klorida tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat untuk membentuk magnesium klorida. Tulis formula dia. Kenapa MgCl? Sebab kita tengok sini, magnesium dia derma 2 elektron. Tapi klorin terima 1 je elektron. Jadi 2 elektron magnesium tu bagi kepada 2 atom klorin. Jadi setiap satu atom klorin akan dapat 1 elektron. Jadi nak kena ada 2 lah klorin. So ini ialah gambar rajah susunan elektron bagi magnesium klorida. Satu bagi kepada atom klorin yang satu ni, satu lagi bagi atom klorin yang satu lagi tu. Okey, jadilah akhirnya susunan elektron bagi semua atom magnesium dan atom klorin tu jadi 28. Sekarang dah jadi ion magnesium dan ion klorida. Pembentukan magnesium fluorida. Sama je dengan yang tadi. Okey. Okey, kalau kita tengok formula ni, sebelum ni kita pun dah belajar formula. Atom logam ditulis dulu, kemudian barulah diikuti oleh atom bukan logam. Itu tertib menulis formula kimia. Okey, ni ialah gambar rajah. Yang ni sebenarnya tak perlu tulis dalam jawapan soalan esei. Ini ialah untuk huraian untuk cikgu menerangkan kepada student saja. Okey, nampak? Magnesium, atom magnesium mendermakan elektron dan elektron tu diterima oleh atom fluorin. Kemudian terbentuk gambar rajah susunan elektron ya bagi ikatan antara magnesium dengan fluorin. Jadilah MgF2. Okey. Yang ni kena lukislah kalau dalam soalan esei. Kalau soalan tanya, lukiskan gambar rajah susunan elektron bagi magnesium klorida, yang ni. Okey, ni contoh lagi pembentukan magnesium oksida. Susunan elektron atom. Atom mesti ada perkataan atom ni, magnesium 282 dan atom oksigen ialah 26. So, atom magnesium derma 2 elektron. Untuk mencapai susunan elektron oktet ni, mesti perkataan yang ada satu rangkai. Dan membentuk ion magnesium. Ni persamaan setengah. Atom oksigen menerima 2 elektron. Nampak ni, tulis lagi sekali. Mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan membentuk ion oksida. Bila dah terima 2 baru jadi ion Ni persamaan setengah. Okey, ulang saja Poin dia sama je dalam mana-mana contoh pun. Kalau ikatan ion sama je poin dia. Okey, ni formula dia magnesium oksida 1 Mg dan 1 O. Sebab magnesium derma 2, atom oksigen terima 2. So MgO. Okey, so ni ialah gambar rajah susunan elektron magnesium oksida. Nampak 2 merah ni datang daripada magnesium. So okey, sampai sini saja. Subtopik 5.1 dan 5.2. Kita sambung lagi insya-Allah minggu hadapan. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh post soalan dalam grup WhatsApp ni atau boleh PM saya. Okay, bye guys.